Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu majlis kita pada petang ini dengan suratul Fatihah. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah kerana Allah masih lagi beri kita peluang untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu di bulan Ramadan. Hari ini 2 Ramadan, alhamdulillah. Syukur kita kerana Allah beri keizinan untuk kita berpuasa lagi pada tahun ini. Kerana mungkin beberapa hari sebelum Ramadan ada sahabat-sahabat kita ataupun ahli keluarga kita yang meninggal dunia kan, tak sempat untuk memasuki madrasah Ramadan. Tapi alhamdulillah kitalah antara insan-insan yang Allah pilih untuk kita sama-sama lalui madrasah Ramadan pada tahun ini, dan moga-moga madrasah Ramadan pada tahun ini melahirkan kita seorang yang bertakwa, insya-Allah. Ahlan wa sahlan kepada Ustaz Fazrul Ismail yang saya kasihi, dan tidak lupa juga kepada semua peserta My Tadabbur Time Istimewa Ramadan 2024 yang sedang menonton di Facebook Live. Alhamdulillah dah lebih 400 orang yang berada di live kita. Alhamdulillah. Boleh ke tuan-tuan, puan-puan yang berada di live mungkin boleh komen kat sini siapa yang first time join program Mutiara Tadabbur. Mungkin baru Ramadan ini baru kenal Mutiara Tadabbur. Kan? Mungkin rata-ratanya ada yang sudah menyertai kelas-kelas yang kami anjurkan sebelum ini, alhamdulillah. Bersama-sama dengan kita pada hari ini Ustaz Fazrul Ismail yang mana tidak asing lagi dengan kita, yang banyak mencurahkan ilmu kepada kita semua, iaitu ilmu tadabbur Al-Quran, alhamdulillah. Dan Ustaz Fazrul pergi merata-rata negeri kan, tour tadabbur Ustaz, masya-Allah, sangat kagumi. Di Kelantan pun ada, alhamdulillah. Ayahanda saya pun join di Kelantan, alhamdulillah, bersama Ustaz Fazrul. Dan sahabat-sahabat di negeri-negeri lain, alhamdulillah. Okay. Jadi pada petang ini kita bersama dengan seorang tokoh ataupun pentadabbur yang kita kenali, Ustaz Fazrul Ismail, yang mana Ustaz merupakan pengerusi Akademi Sinergi Ikhlas Sentiran Berhad. Ustaz juga merupakan ketua pegawai penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, seterusnya pentadabbur Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Dan kalau kita selalu sertai di TV Al-Hijrah, Ustaz merupakan pentadabbur My Quran Time Malaysia dan World Quran Hour, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan mendengar daripada Ustaz Fazrul Ismail pada hari ini tentang tajuk memaknai makna takwa dalam Al-Quran, memaknai ayat-ayat takwa dalam Al-Quran, insya-Allah. Seperti yang kita sedia maklum, hari ini kita berada di 2 Ramadan, 2 Ramadan. Dan jika kita baca sejuzuk sehari, hari ini kita sudah melangkah ke juzuk yang kedua, ataupun ada yang sudah membaca tamat dah juzuk kedua, alhamdulillah. Kalau kita perasan dalam juzuk kedua, kita akan jumpa, ataupun kalau kita perasan dalam surah Al-Baqarah sendiri, kita akan jumpa 4 ayat yang menyebut tentang la'allakum tattaqun. Okey, la'allakum tattaqun. Antaranya ayat 21. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh catat di ruangan komen, insya-Allah, supaya yang lain boleh manfaatkan, insya-Allah. La'allakum tattaqun dalam surah Al-Baqarah ada 4 tempat, iaitu ayat 21, ayat 63, ayat 179 dan juga ayat 183. Okey, alhamdulillah. Dan kalau kita perasan ayat sebelum ayat Ramadan, sebelum ayat Ramadan, Allah sebut tentang beberapa kali, Allah sebut tentang takwa, kalimah takwa ataupun al-muttaqun sebelum disebut ayat tentang Ramadan. Okay. Sekejap saya buka Quran. Biasanya kita akan baca ayat ayat Ramadan kan, la'allakum tattaqun. Dan page sebelum tu, iaitu page 27, muka surat 27 Al-Quran, ada beberapa kali didatangkan kalimah al-muttaqun. Al-muttaqun sekali, humul muttaqun dalam ayat 177. Kan? Dan seterusnya
la'allakum tattaqun ayat 179, dan seterusnya haqqan 'alal muttaqin, masya-Allah. Dan barulah didatangkan ayat tentang kutiba alaikumus siyam la'allakum tattaqun, kan. Masya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah tema kita akan mendengar daripada Ustaz Fazrul sendiri tentang ayat-ayat yang bertemakan taqwa di dalam Al-Quran, insya-Allah. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz Fazrul Ismail untuk berkongsi dengan kita semua tentang ayat-ayat taqwa dalam Al-Quran. Kita ambil masa sejam insya-Allah untuk penyampaian Ustaz, dan insya-Allah sesi yang terakhir nanti kita akan buka Q&A session insya-Allah. Jadi siapa yang nak bertanya soalan mungkin boleh type di akhir nanti insya-Allah. Okey, saya jemput Ustaz Fazrul, falyatafaddal mashkura. Baik, saya ucapkan pada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Terima kasih atas peluang berkongsi pada petang yang berbahagia ini bersama rakan-rakan yang insyaAllah yang berada di Facebook sekarang ini, lebih daripada 500 orang. Dan saya doakan kita semua diberikan barakah pada Ramadan. Kita sudah pun berada pada bulan Ramadan, diisikan dengan Al-Quran yang penuh dengan barakah, dan inilah bulan Ramadan Mubarak. Dan saya nak pastikan suara saya ni jelas. Harapnya lah insya-Allah Allah mudahkan. Boleh ya Ustazah? Boleh insya-Allah. Okey. Disebabkan saya pada Allah bila balik ke rumah tadi punya provider internet kata mereka under maintenance. Jadi biasanya internet okey ya. Tetapi hari ini saya kena pergi cari signal, dan subhanallah ya, bercakap tentang takwa ini sebenarnya adalah salah satu daripada perkara yang kita ingin cari. Signalnya amat kuat pada bulan Ramadan ini sebenarnya, bila dah tak ada signal internet ni dah mula gelabah dah tadi kan. Dan alhamdulillah dapat signal di dekat-dekat dengan kawasan Masjid Al-Amfian ini untuk saya berkongsi pada hari ini memaknai ayat-ayat takwa. Ya, ayat-ayat takwa daripada ada kaitan dengan wiqayah, iaitu kita nak mengelakkan diri daripada mara bahaya. Dan apabila imam ataupun khatib mengingatkan pada saban minggu kepada orang lelaki terutamanya, ya, bertakwalah kepada Allah, sebenarnya nak mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin keluarga untuk menjaga diri keluarga agar tidak gagal. Ya, tidak gagal. Malah sebenarnya dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah ya, lindungi diri keluarga daripada api neraka. Dan itu sebagai panduan kepada kita dalam memaknai takwa. Dan saya dalam masa sebulan yang lepas ada bila terbitnya buku yang bertakwa pasti berjaya, saya senaraikan beberapa ayat tentang takwa. Ada dalam Al-Quran seperti mana Ustazah tadi, ada perkataan tattaqun dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ada Al-Muttaqun pada ayat 177 surah Al-Baqarah. Jadi saya pun tertanya, ya, satu ialah setiap minggu tu khatib mengingatkan yang bertakwa pada Allah ni untuk apa? Kan? Untuk apa? Kadang-kadang dia klise je kan. Bertakwalah kepada Allah, saya mengingatkan diri saya tuan-tuan untuk bertakwa. Tapi kadang-kadang ianya tidak menjentik hati seperti mana saya mencari signal internet. Kalau internet tu, kalau kita tahu kan, bila dia dapat tu kita excited, dapat masuk message WhatsApp, ataupun kalau live ini lagilah kan, sama ada upload dengan download tu kena test dulu dia punya signal dia. Kalau signal kurang daripada 5 megabyte per second untuk upload, itu khawatir video saya pun ataupun audio ni pun tak dapat jelas. Tapi kalau okey, insya-Allah ia memberi kesan yang tersendiri. Jadi takwa ini adalah signal yang dia ada input, dia ada prosesnya dan ada outputnya. Inputnya apa syarat-syarat untuk membina takwa? Apa syarat-syarat? Ada 8 perkara yang sempat saya kaji sikit, saya senaraikan, ya. Dan saya tak pasti slide nanti Ustazah akan diedarkan ke ataupun akan ditayangkan. Saya akan tayang sekejap. Okey ya, pasal saya tak dapat nak tayangkan di sini. Sambil-sambil saya buka je, insya-Allah.
Baik. Jadi ada 8 input, ya, 8 perkara syarat penting untuk kita memaknai kepada takwa ini. Ini 8. Dan kemudian ada 15. Jadi bagi tuan-tuan sahabat-sahabat yang berada di online, ada nombor 8, ada 15 dan ada 21. Ada 8, 15, 21. Jadi 8 perkara itu adalah input, ya. 8 adalah yang ini, setelah slide sebelum ni. Sebelum ni. 8 itu ialah input dan kemudian kita ada 5, 15. 5 tu sebenarnya ulat, ya, ulat. Dan saya kaitkan dengan ulat dengan daun dengan pokok ini disebabkan di hujung ayat 5, ya, surah Al-Baqarah itu Allah nyatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang mendapat hidayah daripada Tuhan dan merekalah orang yang berjaya dunia akhirat. Falah yang dinyatakan pada ayat 5 itu, falah ada 40 kali dalam Al-Quran. Ia bercerita tentang psikologi falah. Falah itu maksudnya petani. Ya, jadi petani ini tanam pupuk, ya, dia kena ada biji benihnya, kemudian dia ada proses yang perlu dibuat pada setiap hari dan akhirnya melahirkan menghasilkan buah, ya, menghasilkan hasil tanaman dan itu diwakili oleh 21. Ya, 21 hasil kesan apabila seseorang itu bertakwa. Baik. Jadi 8 perkara, ya, 8 perkara yang ada pada slide seterusnya ini adalah 8 perkara yang kita perhatikan dalam Al-Quran bila di hujung atau di tengah itu ada perkataan yattaqun ataupun tattaqun. Ya, ada 8 perkara. Dan kalau kita tengok pada slide seterusnya, Ustazah, kita akan nampak bahawa untuk kita membina takwa ini, ya, untuk kita membina takwa ini, yang pertama ialah mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran. Ya, jadi kita fokus dia pada slide yang ini, 8 poin ini. Tapi tuan-tuan yang ada Al-Quran boleh buka pada surah Taha ayat yang ke-113. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dzikra. Ya, iaitu dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami menerangkan dengan berulang kali. Wasarrafna minal wa'id, di dalamnya ada ancaman agar mereka yang bertakwa atau agar yang menimbulkan pengajaran bagi mereka. Ya, yattaqun ini maksudnya dia mula rasa sedar, ya, sedar bahawa saya ini tak nak gagal. Saya ini sedar, saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah tolonglah saya jangan gagal. Yattaqun, ya, yang disampaikan pada ayat 113 surah Taha. Jadi ini adalah satu input, ya. Kalau katakan biji benih itu, kalau kita nak tahu biji benih yang akan diproses, ditanam oleh petani akan melahirkan buah yang bagus, kita cek nombor 1 ialah kualiti nombor 1. Ya, kalau dalam iman kita ini, sebabnya mengapa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, iman ini adalah input dan salah satu cara nak mendapatkan iman ini adalah mengkaji Al-Quran. Ya, Allah nyatakan dalam surah Taha ini ayat 113, Quran ini diturunkan Quranan Arabiyyah. Di sebalik perkataan Quran dan Arabiyah itu sendiri pun ada mesej besar, iaitu kita selalu baca berulang kali Quran, ya, daripada perkataan Qara'a dibaca berulang kali. Dan yang nak dibaca tu bahasa apa? Kita boleh baca terjemahan, tetapi apabila kita baca terjemahan dan kita baca yang original bahasa Arabnya itu, ianya akan memberi kesan kualiti kepada takwa, ya, sehingga kan orang yang kalau kita faham tentang konsep yattaqun ataupun tattaqun ini, bila kita buat sesuatu, ya, bila Allah kata la'allahum yattaqun, moga-moga kamu bertakwa, takwa ini dia akan melahirkan takwa yang lain. Ini yang istimewa bila kita bertemu dengan perkataan yattaqun ataupun tattaqun. Dan salah satu daripada 8 perkara itu adalah apa yang kita sedang buat sekarang lah, iaitu sedang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar kamu bertakwa itu,
Salah satu daripada mahdhuf daripada perkataan tattaqun di hujung ayat 183 itu adalah al-dhunub. Kita minta, kita takut ada dosa kita, kita minta, kita takut pada Allah dan mohon Allah ampunkan dosa kita. Ya. Jadi bila terbinanya takwa ya dalam 8 input ini, dia akan build up, dia akan membina rasa untuk melakukan lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan, dan itulah nanti yang akhirnya menyebabkan kita mempunyai tahap al-muttaqun. Itu yang kita akan tengok sifat-sifatnya, ada 15 perkara dalam dalam bahagian kedua nanti ya. Jadi ini adalah 8 jalan menuju takwa. Ya, yang pertama kita kaji Quran. Makin mengkaji Quran, maka uh, input takwa itu akan makin berkualiti. Biji benih tu akan makin berkualiti. Kita belum tanam lagi ni, kita belum tanam lagi. Kita belum lagi nak pergi tanam, nak pergi siram, belum lagi. Ya, dia tak jadi pokok lagi. Pasal takwa ini dia dibina. Okay, yang pertama. Yang kedua, berpegang teguh dengan melaksanakan isi Al-Quran. Seperti mana dinyatakan dalam ayat 171 surah Al-A'raf, wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Iaitu, dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, ini kita bercakap tentang Bani Israel, mereka disuruh untuk apa? Khudhu ma atainakum biquwwah. Mereka kena ambil kitab mereka itu dengan sepenuh kekuatan, dan ingatlah ya, ingat ya. Jadi kita kena cuba untuk menggunakan sepenuh kekuatan kita, berinteraksi dengan Al-Quran, ambil isinya untuk dibuat sebaik-baiknya, dan ingat wadhkuru ma fi. Kita kena ingat selalu. Pasal kalau kita nak ambil sepenuh kekuatan tapi terlupa, ya, kalau kita terlupa, maksudnya kita terlupa dalam Quran suruh kita puasa contohnya, maka kita tak akan melakukan sesuatu yang uh, diinginkan oleh Al-Quran. Jadi ada ambil penuh kekuatan, laksanakan isi Al-Quran dengan penuh kekuatan sambil mengingatinya, agar takwa itu akan terbina. Agar biji benih takwa yang kita nak tanam itu, dia akan menghasilkan pohon yang akan menghasilkan pelbagai manfaat. Ya, jadi itu dia punya nombor 2. Nombor 3, bila kita melihat uh, untuk kita membina takwa, ya, inputnya ialah kita mengesahkan Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 51. Itu sebabnya surah Al-An'am ini banyak ayat-ayat yang membina takwa. Salah satunya ayat 51, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengannya. Dengannya itu merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran. Beri peringatan dengannya Al-Quran. Alladzina yakhafuna an yusharu ila rabbihim, kepada orang yang takut untuk dikumpulkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada wali, tidak ada pelindung, agar mereka terus membina takwa. Jadi Al-Quran masih lagi Al-Quran, tetapi Nabi diseru untuk memberi peringatan kepada orang yang takut ketika bertemu mahsyar. Kalau katakan hari ini kita duduk sekejap kan, duduk pada hari ini, cuba bayangkanlah kalau di sebahagian tempat hari ini panas kan. Bila kita tengok panas di luar tu, kita pun teringat, kalau di padang mahsyar ni macam manalah kalau tak ada aircon, yang tak ada apa, tak ada kipas, berpeluh sampai kita ni berenang dalam peluh. Kalau kita ada rasa takut begitu, kalau kita ada rasa takut begitu, maka itu adalah ciri orang yang akan mendapat manfaat daripada Al-Quran, dan akhirnya kita tahu bahawa ya Allah, siapa yang nak selamatkan aku ya Allah? Maka itulah orang yang digelar la'allahum yattaqun. Ya, maksudnya kita ada rasa ya Allah, Engkau saja yang boleh menjadi wali, yang boleh menjadi syafi', yang akan memberi manfaat ataupun memberi syafaat kepada saya bila berhadapan dengan hari mahsyar, bila kita dikumpulkan seluruh manusia di hadapan Allah. Jadi rasa Allah ini penting, rasa Allah ini pelindung yang akan jadi the best friend ever, ini adalah ciri ketiga. Ya, takwa itu sedang segar. Kalau biji benih itu segar dan ianya berkualiti untuk menjadi tanaman untuk menghasilkan pokok takwa yang baik. Okey, nombor 3. Nombor 4, uh,
untuk kita bertakwa ini, la'allahum yattaqun ini adalah dengan kita menjauhi persekitaran yang mengganggu iman kita. Jadi kita ambil peluang berada dalam majlis ilmu pada hari ini. Kita jaga kawan kita. Allah kata dalam surah Al-An'am ayat 69, "Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun." Ya. Dan tidak ada atas orang yang bertakwa sedikit pun pertanggungjawaban atas mereka, akan tetapi peringatan agar mereka bertakwa. Jadi ini adalah sebahagian peringatan Allah kepada Nabi untuk meninggalkan pergaulan yang memperuluk-ulukkan agama. Jadi kalau kita tengok ayat-ayat sebelumnya itu, Nabi diingatkan dalam surah Al-An'am, kalau ada orang yang cakap menghina agama, merendahkan agama, maka orang-orang ini perlu ditepikan ataupun ditinggalkan. Pasal yang akan dihisab adalah kita, bukan orang itu. Ya. Baik, itu adalah perkara yang keempat, membina takwa. Kita kena jaga kawan kita siapa, kita berada dekat majlis ilmu macam ni. Mungkin bagi sebahagian orang kata, alah ni majlis ilmu je kot. Kan? Tapi sebenarnya ini environment yang akan menjaga kualiti benih takwa. Dia akan jaga. Okay, kalau tidak, apa contohnya? Malam, katakan malam lah, kita dah tarawih tu kita mengerti. Tapi mengerti tu kita borak perkara yang mengumpat orang ke, ataupun yang tidak bermanfaat. Kesannya apa? Biji benih takwa itu dia akan jadi rosak. Dan bila rosak itulah kita rasa mengapa orang lain dalam bulan puasa, lepas bulan puasa itu dia menghasilkan buah-buah ranum dalam amalnya. Tapi saya ni macam sama je. Kan? Rupanya biji benih itu tidak dijaga, dan harapnya itu panduan yang keempat. Kelima, istiqamah beramal. Ya. Kita buat sesuatu, istiqamah. Dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan mustaqim, maka ikutlah. Panduannya daripada mana? Daripada Al-Quran sudah tentu. Ya. Allah kata kena ikut. Ya. Fattabi'u. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan jalan istiqamah? Satu ialah ianya mesti berteraskan kepada sumber qayyim, iaitu Al-Quran itu sendiri. Ya, qayyiman liyundhira ba'san syadid, kan, dalam surah Al-Kahfi. Jadi kena ikut Al-Quran, satu yang kita baca sekarang. Dan yang keduanya ialah apa yang kita buat itu kita perlu buat dengan penuh sedar. Ya. Bila bercakap tentang mustaqimah, daripada perkataan qama, itu qama kan berdiri. Bila kita nak berdiri, kita kena sedar kita sedang berdiri, dan kita buat itu dengan penuh bertanggungjawab. Ya, itu sebabnya ar-rijal qawwamun 'alan nisa dalam surah An-Nisa, kan. Rijal itu qawwam kerana dia melindungi dan juga memimpin dengan penuh sedar. Yang penuh sedar. Jadi takwa ini, nak membina takwa ini adalah dengan kita beristiqamah beramal. Dan kita sedar bahawa, kata contohnya puasa, kan, kita puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ya. Sampailah hujung. Itu istiqamah. Tetapi dalam puasa ini, kita pun kena sedar. Contohnya, ini bulan ibadah. Allah tawarkan yang sunat jadi pada fardu diganjarkan 70 kali ganda. Kita sedar perkara tersebut. Jadi walaupun mungkin letih, mengantuk, lapar dan sebagainya, kita tetap juga 2 rakaat kita angkat untuk ataupun 4 rakaat selepas zuhur. Kita tahu memang mencabar untuk baca Quran, tapi kita angkat juga, kita buka juga Quran. Kerana apa? Nakkan yang istiqamah, yang mahalnya itu istiqamah, kerana akhirnya benih takwa dalam diri kita itu Allah akan jaga. Nombor 5. Baik. Ya. Nombor 6. Beribadah kepada Allah. Ini yang Ustazah ni cakap tadi, ayat 21 ada ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan. Ya, wahai manusia, beribadah kepada Tuhan. Beribadah ini, ubudu ini satu beribadah. Kita ada solat, kita ada puasa, kita ada tarawih, kita qiyam, kita itu ibadah. Tetapi ubudu rabbakum ini bukan sekadar ibadah ritual, tetapi ada ubudiyah, rasa kehambaan bahawa kita ada Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 21 surah Al-Baqarah ini ada ubudu, kita ni hamba, dan rabbakum, dia ada hubungan sebenarnya. Ya, ada hubungan. Dia bukan sekadar ada orang solat tapi dia tak rasa ada Tuhan. Dia rasa alah dah kena semayang. Ya, alah terpaksa lah dah semayang asar contohnya.
Tapi kalau ada ubudiyah kepada Rabb, apa rasanya? Rasanya ialah, saya ni hamba. Kan? Tuhan tu Rabb, master. Jadi bila kita sedar saya ni hamba, bila Tuhan suruh saya beribadah, saya ikut saja. Saya tak boleh mempersoalkan Tuhan. Pasal Tuhan lebih tahu. Dia pencipta saya, tahu yang terbaik untuk saya. Jadi saya akan surrender, buat ikut pada kata bos. Bos cakap buat ini, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Pasal apa? Bos tahu apakah yang perlu dilakukan untuk dapat ganjaran yang terbaik. Kena aware tentang perkara tersebut. Saya masih lagi online kan? Salah ni, masih mendengar. Dengar Ustaz. Okay, baik. Saya nak check je, takut signal saya lost. Okay, baik. Jadi nombor enam ialah ibadah. Ibadah. Itu sebabnya bila kita beribadah dengan rasa ubudiyah, saya kita tekankan ubudiyah ini. Ya. Pasal ada ibadah yang rasa macam kalau iblis itu, dia rasa macam dia tak nak sujud pada Nabi Adam itu, pada Adam itu. Pasal dia kata aku ini lebih baik kot. Kan? Engkau jadikan aku daripada api, dia daripada tanah. Jadi aku bukannya nak derhaka kepada kau. Aku saja tak nak sujud pada dia. Pasal Allah tanya kan, mana apa yang menghalang kamu daripada sujud kepada Adam. Maka jawapan logik yang tak betul oleh iblis ialah dia kata, aku ni daripada api, dia ni daripada tanah, aku lebih baik. Jadi bila kita beribadah rasa lebih baik daripada orang lain, yang itu ibadah yang tidak ada ubudiyah. Ini kita kena beri perhatian sangat pada ayat 21 itu. Pasal apa? Pasal bila kita manusia beribadah dengan rasa ubudiyah pada Tuhan yang telah menciptakan kita, kita tak boleh pun nak diktit, nak beritahu Allah aku nak lahir 12 Januari, tak boleh. Mesti hidung mancung ataupun mesti apa pipi ni begini-begini, contohnya kan, tak boleh. Kita ni diciptakan, kan, kita diciptakan, kita bersyukur kita diciptakan, dan kita kena ikut saja, kena ikut saja pada Rabbakum. Jadi Allah letakkan khalaqakum itu la'allakum tattaqun. Kalau ubudiyah itu ada, rasa saya ni tak ada apa-apa, kan, saya solat ini sebenarnya saya tak ada apa-apa. Kalau itu perasaan kita, insya-Allah benih takwa sedang terbina. La'allakum tattaqun. Nombor 6. Nombor 7, ya. Pada surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Pada hukum qisas, ya, hukum qisas ini kalau ada orang bunuh, dia kena balas bunuh. Ya, kalau ada cederakan, kena balas. Ya, maksudnya mengikut peraturan balas dalam Al-Quran. Ini muncul dalam juzuk yang kedua, ya. Juzuk kedua ni banyak cerita pasal sistem, ya. Cerita pasal sistem, termasuklah puasa juga adalah sebahagian daripada sistem syariat, ya, syariat. Kalau juzuk pertama tu banyak cerita pasal Al-Quran, juzuk ketiga surah Al-Baqarah cerita banyak infak. Ya, jadi Quran, solat dan infak itu ada pada 3 juzuk berbeza dalam surah Al-Baqarah. Maka sistem syariat yang ada dalam surah Al-Qasas ayat 179 ini, Allah cakap apa? Pada qisas itu, kalau kita execute, kita laksanakan undang-undang qisas, ada kehidupan. Ini cara nak membina masyarakat yang selamat, yang aman, adalah dengan melaksanakan syariat hukum jenayah Islam. Maka orang ini adalah orang yang sentiasa membina jiwa takwa, benih takwa. Ya. Kalau dia kata bahawa ada peraturan lain daripada Allah, nak uruskan jenayah dalam masyarakat, nak aman dunia ini, ada hukum cara lain daripada Allah, maka benih ini tengah rosak. Benih tengah rosak. Jadi kalau dia benih rosak, nanti bila kita tengok prosesnya, kita buatlah macam mana pun, tanam, tapi hasilnya tak berapa ada. Ya, hasilnya tak berapa ada. Baik. Dan nombor 8, apa yang kita sudah pun maklum, yang sedang kita buat sekarang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, wahai orang beriman, dipadukan puasa pada kamu, orang sebelum kamu, agar kamu membina takwa. Pasal bila kita puasa, takwa itu makin terbina, maka akhirnya kita akan mencapai al-muttaqun. Jadi input inilah yang kita kena bina betul-betul
Ya, kalau kita input ni kita jaga 8 perkara ini minimum lah, ya, yang sempat saya observe ataupun kumpulkan. Kalau kita jaga 8 perkara ini, insya-Allah benih takwa itu segar. Benih takwa itu yang paling padu, dan bila kita teruskan dengan 15 proses yang ada di dalam Al-Quran, maka insya-Allah kita akan menghasilkan takwa yang betul-betul berkualiti, dan tanda berkualiti itu dia akan menyebabkan Allah berikan pelbagai anugerah di dunia sampai di akhirat. Baik, selesai dengan input, kita pergi pada proses. Apa yang kita kena buat? Ya, apa yang kita kena buat dalam kita ini 5 hal merosak takwa ni, 5 ulat ya. Boleh tadi Ustazah? Ini saya ringkas saja, saya beritahu ulat-ulat ringkas saja. Ulat kufur yang tadi tu, kita fokus pada page yang tadi je. Okay. Ya, pas yang ni. Kufur, syirik, kadhib, fisq dan juga nifaq. 5 perkara. Dalam perkongsian hari ini saya tak fokus sangat, tapi kita kena ingat ya, benih kalau ada ulat ini, dia akan mengganggu takwa. Kalau ketika kita buat proses nanti, lepas ni kita akan tengok proses ada 15, kalau ada ulat ini, kita kena buang cepat-cepat. Kalau kita tak buang, ya, kalau kita tidak ubati dengan baygon, kan, racun perosak tu, kalau kita tak buang semua 5 perkara ni, apa jadi? Kita rasa kita ada benih yang bagus, tetapi prosesnya itu dia tidak melahirkan pokok yang berbuah takwa. Tidak, ya, tidak. Dan bila tidak terhasilnya buah takwa itu dalam kehidupan kita, pasal ini perjuangan kita ya. Perjuangan kita, kita nak dicop dapat buah takwa ini hanya bila kita pergi bertemu Allah. Selagi kita hidup ni, kita tak boleh kata, oh saya ni adalah al-muttaqun. Tak boleh, tak boleh. Ya. Kita tahu sifat-sifatnya itu. Kita tahu sifat-sifatnya, tetapi kita dalam proses menuju ke situ. Jadi apakah 15 proses? Kita tengok pada slide, beberapa slide selepas ini. Ini detail ya, nanti slide nanti boleh dapatkan. Okey, 15 perkara. Jadi apakah 15 perkara ini? Dia dikumpulkan, ada beberapa ayat yang menjadi rujukan sebenarnya. Ya, sudah tentunya rujukan pertama ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Ayat 1 hingga 5. Kemudian ayat 1 ataupun ayat 177. Dan lepas tu ada dalam surah Ali Imran. Ya, jadi ianya semuanya dikumpulkan jadi 15 lah. Ya, plus minus lah kat sini ya, kalau kita tengok. Yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, percaya kepada perkara ghaib. Sudah tentu 6 rukun iman yang ada itu, dia adalah satu proses yang penting. Proses yang penting untuk kita selalu jaga, selalu cari ilmu berkaitan dengan keimanan pada perkara ghaib. Itu yang kita baca Quran contohnya. Ini adalah keimanan pada perkara ghaib. Pasal apa? Pasal kalau nak cakap baca buku panduan, banyak je buku panduan yang ada dalam dunia ni. Tapi mengapa kita ambil Al-Quran? Kerana dia adalah turun daripada Allah. Allah pun kita tak nampak. Ya? Malaikat pun kita tak nampak. Tetapi kita yakin dengan ilmu yang ada itu, maka ianya adalah iman. Jadi iman pada perkara ghaib ni berbeza dengan khurafat. Khurafat. Contohlah ya, contoh. Saya bercakap tentang beriman pada perkara ghaib ni, semua 15 perkara ini kita boleh kontraskan dengan dia punya batil. Ya, yang ini al-haq, ya, perkara yang perlu kita buat, yang perlu kita proses setiap hari. Tapi batil ni apa? Contoh, beriman kepada khurafat. Kan? Contohnya orang bawa kereta, kalau saya katakan saya bawa kereta. Ada orang pergi kedai RM2, dia beli amulet ataupun yang dream catcher contoh. Selagi dia letak dream catcher itu di dalam kereta dia, maka dia sebenarnya sedang menghancurkan pokok takwa. Pokok untuk menghasilkan, menjemput bantuan pelbagai yang nanti kita tengok 21 nanti. Ya. Dia sedang hancurkan. Dia tak perasan saja. Pasal apa? Ulat-ulat tu dia ambil. Ya. Ulat syirik itu dia bawa masuk dengan dia beli dream catcher, dia gantung dekat kereta dia, dan dia kata bahawa ini untuk kalau saya ada impian nanti dia akan menjadi kenyataan. Ini ada orang buat begitu kan. Ataupun ada orang percaya tarikh lahir saya ni sekian ini, wah saya kena pakai kereta warna biru, warna hijau. Kalau jumpa klien, pasal saya lahir Januari 12, maka saya akan dapat deal. Semua ini dia buat, dia proses hidup harian. Macam kita ada
kita ada tepung input dia, kemudian kita buat roti canai. Buat roti canai. Tapi tak jadi roti canai yang sedap pun. Pasal apa? Rupanya sama ada prosesnya salah ataupun inputnya salah. Inputnya tepung rosak lah kan. Tepung ada bubuk ke, ada ulat ke. Memanglah tak jadi roti canai. Tetapi kalau katakan dia tepung terbaik, tapi dia tebar tu tak betul, kan? Memang tak jadi roti canai jugalah. Akhirnya dia jemput-jemput. Contoh, ya. Jadi, nombor satu adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Belajar ilmu tentang keimanan pada perkara ghaib dan ia dibuktikan dalam hidup, itu nombor satu. Nombor dua adalah wa yuqimuna solat, mendirikan solat. Ya, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat ataupun infak. Kemudian kat situ ada zakat, kemudian ada menafkahkan sebahagian harta, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian menepati janji, ni saya campur-campurkan ya, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177 pun ada juga. Kemudian sabar, berdoa kepada Allah, benar, tetap taat kepada Allah, berzikir, istighfar dan taubat, menahan marah, pemaaf, berbuat baik, tidak meneruskan perbuatan keji dan solat tahajud. Okey. Jadi dalam 15 perkara ini, kalau kita baca senarai ini, mudahlah kita kata, oh ini saya kena tengok pada setiap hari. Tetapi sudah tentunya perkataan yang saya tulis ini perkataan saya kan. Kalau kita rujuk balik kepada ayat asal, contohnya surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 4, kita akan lihat poin nombor 4 contohnya, iaitu menafkahkan sebahagian harta. Apa Allah cakap? Kita kena ambil yang the original ya, original, baru kita dapat memaknai proses takwa yang original daripada Allah. Apa Allah cakap? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada rezeki yang kami kurniakan mereka infak. Mereka sentiasa infak. Itu terjemahan ringkaslah. Tetapi apa yang kita belajar, Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Bukan saya yang memberi rezeki. Saya cari rezeki ke? Tak. Saya cari, saya bekerja ke apa ke. Kadang-kadang kerja-kerja buat niaga-niaga, rezeki tak sampai juga. Ada orang yang tak kerja, tapi akhirnya dapat harta faraid. Dapat rezeki. Ya. Tapi nak pointnya ialah apa? Rezeki adalah hak Allah. Allah yang tentukan. Peranan kita apa? Yunfiqun. Pasal itu adalah fi'il. Fi'il kan? Fi'il untuk ataupun kata kerja untuk Allah, razaqnahu. Untuk kita, yunfiqun. Maka bila kita memaknai ayat 3 surah Al-Baqarah untuk mendapat poin nombor 4 tadi yang atas skrin ini, kita tahu bahawa peranan saya setiap hari adalah terus infak, terus beri, terus derma, kerana itu adalah apa yang Allah harapkan daripada saya. Kan? Kita jangan bimbang sangat pasal rezeki. Rezeki itu bahagian Allah. Yang kita kena bimbang sangat ialah bahagian infak. Bahagian infak. Jadi, bila kita faham demikian, bila kita faham lagi yunfiqun daripada kata nafaqah, la infaq, nifaq, kalau saya tidak selalu infaq, saya ni adalah orang yang menjemput ulat munafik dalam diri saya, maka kesannya apa? Kalau macam tu, saya kenalah banyak berinfak. Belum lagi Allah bercakap tentang kalau infak pada ayat 261 akan dapat ganjaran 700 biji benih. Kalau dalam ayat 265 surah Al-Baqarah, Allah gandakan 2 kali ganda, terutama bagi orang yang infak sampai terbinanya kebun. Apa maksud terbinanya kebun? Ya, jannah ini, iaitu kita bina sistem. Contohlah kan, kita derma pada masjid. Kita derma pada masjid itu sampai masjid itu terbina. Yang itu adalah ayat 265. Kalau ayat 261 itu, kita derma pada masjid sekali je, RM2. Lepas tu tak kisahlah, masjid tu jadi ke tak jadi, kita tak derma. Jadi, apabila kita memahami poin nombor 4, menafkahkan sebahagian harta, kita boleh je buat, ya, kita buat derma tersebut. Tetapi bila kita kaji semua ayat-ayat berkaitan dengan infak, kita tahu bahawa infak menyebabkan seseorang itu akan infak, salah satu daripadanya adalah sedekah kan. Sedekah itu adalah membenarkan iman. Sehingga kan orang yang menafkahkan sebahagian harta ini, dia nak beritahu pada Allah. Itu sebabnya dalam surah Al-Mu'minun ada dinyatakan di tengah-tengah itu, ada orang yang diberi sesuatu itu, dia beri dengan rasa takut. Dia bukan dia beri, saya derma kan, saya ni dah derma ni, dah banyak dah saya derma. Dia makin banyak dia derma, orang yang beriman yang sebenar-benarnya, Allah cakap sifatnya itu dia bagi tu, dia rasa Allah, inilah rezeki daripada Allah.
Allah terima ke? Ya. Dan bila dia bagi itu, bukan dia kata bahawa oh sebenarnya saya bagi itu sebabnya awak boleh makan. Tak. Dengan saya bagi ni itu sebabnya awak boleh belajar. Dia tak cakap begitu. Dia takut bahawa kalau saya bagi ni Allah terima ke tak? Saya bagi ini akan Allah jadikan ia sebagai amal yang akan menyelamatkan saya dapat rahmat ke tidak? Maka ini adalah orang yang memberi dengan input takwa. Itu sebabnya tadi bila ada 8 tadi tu, kita dah faham kan ada 8 perkara tu. Bila kita buat saja 15 perkara ini, dia selalu ingat bahawa saya buat ini kerana Allah. Saya buat ini dengan panduan Quran. Saya buat ini kerana saya menahan diri. Itu sebabnya puasa ini satu-satunya ibadah yang kita tak payah buat. Kan? Lain solat kita kena gerak, kita apa lagi, kita nak zakat kena bayar harta. Puasa ni kita kena tahan, imsak. Pasal yang halal pun kita imsak, maka apabila kita contohnya menafkahkan ataupun mendirikan solat, kita tahan diri kita daripada berbuat sesuatu yang tidak halal. Contohnya ialah kalau kita mendirikan solat itu, kalau inputnya, benihnya bagus, ya, kesannya apa? Solat saya ini, saya kena tahan daripada saya bangga saya yang dapat solat. Malah sunnah Nabi SAW untuk memastikan proses solat ini tidak dimakan ulat, apa Nabi buat? Nabi beristighfar. Nabi beristighfar. Macam mana Nabi? Bila salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi beristighfar kerana apa? Pasal istighfar itu untuk bygone. Kan? Untuk jaga 15 perkara yang kita buat tadi tu agar ianya tidak dimakan ulat. Okey, kita ambil. Saya ambil, saya letak senarai ini. Tapi kita contohlah kalau kita rujuk selain daripada surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 4 tadi tu, kita ambil surah Al-Baqarah ayat 177. Ya. Ayat 177. Apakah 6 ciri orang bertakwa dalam ayat 177? Antaranya apa? Iman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, wal kitab, wan nabiyyin. Ya. Kita dah simpulkan pada item nombor 1. Okey. Tetapi lepas itu Allah cakap wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia memberi apa yang dicintainya kepada kaum kerabatnya. Masih lagi dalam item nombor 4. Masih lagi dalam item nombor 4. Tetapi apa yang saya nak tekankan, apa yang saya nak tekankan bila kita merujuk pada ayat ini, dia memberi harta yang dicintainya. Allahu Akbar. Kan? Bila kita memaknai proses takwa, yang 15 ni kan proses. Memaknai proses takwa, merujuk kepada ayat asal, kepada surah Al-Baqarah ayat 177. Kita tahu bahawa kita kalau nak bagi ini, kita kena pilih yang dicintai. Ala hubbihi, yang dicintai. Maksudnya kalau kita nak derma baju yang bagus. Kalau nak derma duit yang bagus lah. Kan? Ataupun kita nak derma, nak kongsi apa-apa saja. Kita buat yang kita cinta, yang kita suka, itulah juga yang kita berikan kepada orang lain. Jadi di situ kita tahu ada keutamaan pada zawil qurba, pada anak yatim, orang miskin, kepada orang yang ibnu sabil, pada orang wasailin, wafir riqab, orang yang terbelenggu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang amat dekat dengan hati orang-orang yang bertakwa. Dia adalah dalam grup dia itu, sama ada dalam apa, dia punya nombor telefon dia itu ada kumpulan-kumpulan ini satu, ataupun dia bersama dengan organisasi yang ada akses kepada siapa? Kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada sailin, orang yang mohon pertolongan. Ya, contohnya orang yang mohon pertolongan untuk berniaga contohnya. Tak cukup modal. Dia ada dalam grup tu. Maksudnya dia tak boleh nak bantu sampai 20,000, 30,000. Tapi mana yang dia mampu itu dia akan jadikan sebagai peluang. Dan ini adalah konsep nombor 4 tadi, menafkahkan sebagian harta. Tetapi kalau kita maknai daripada ayat 177 surah Al-Baqarah ini, kita dah siap sedia dah nama-nama orang itu. Kalau tak ada tu, maksudnya, saya nak kuatkan balik, maka saya pun akan mencuba untuk cari orang-orang ini selepas. Jadi, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, yang berada di online,
Kita doa pada Allah SWT. Kalau kita ambil sedikit ayat yang ke surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 1, dia ada ayat 15 hingga 17, ya, berkaitan dengan ciri proses tadi itu. Termasuklah orang yang bertahajud tadi, ya. Tapi kalau saya nak forwardkan juga kepada mereka yang digelar pada ayat 133 134, iaitu apa? Iaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Item nombor 11 dan 12. Ya. Nombor 4 campur 11 campur 12. Itu dalam surah Ali Imran ayat yang ke 133, 134, 135, ya. Baik. Apa yang dinyatakan pada ayat 134? Allah cakap tentang mereka ini berinfak ketika senang dan susah. Jadi item nombor 4 itu menafkahkan sebagai harta. Ketika senang pun dia bagi, ketika susah pun bagi. Duit dalam akaun tinggal RM2 pun dia bagi juga. Bagi juga. Ya. Bila banyak duit, lagilah dia bagi. Baik. Wal kadhimin al ghaidh, item nombor 11. Itu nombor 11. Wal kadhimin al ghaidh ini adalah bukan sekadar menahan marah, tetapi menutup marah. Menutup marah. Rupa-rupanya selain daripada solat, daripada derma, kita mengawal perasaan, ya, ada benda yang kita tak puas hati dalam hidup ini, tapi kita bukan sekadar tahan marah. Kita nampak muka kita merah, berketar-ketar bibir kita contohnya, itu masih lagi marah, kan? Dia tahan marah je. Yang Allah nyatakan di sini adalah wal kadhimin, iaitu menutup marah, sehingga kan apa? Sehingga kan marah tu tak keluar. Subhanallah, ini proses, tuan-tuan. Bila? Bulan Ramadan. Ya. Kalau kita perasan 1 hingga 15 ni, bulan Ramadan ini adalah kumpulan tempat pesta ibadah. Ya, bila cakap pesta ibadah, ini adalah pesta ubudiyah. Pesta ubudiyah. Jam dekat jalan, kita lapar, lepas tu orang potong queue. Oh, ini memang bulannya. Ini memang bulan membina takwa. Itu sebabnya input daripada siam itu, siam itu dia akan membina apa? La'allakum tattaqun, benih takwa. Bila benih takwa itu diproses pula dengan tahajudnya. Kita nak tahajud item nombor 14, kita nak tahan marah, tahan marah. Kita tutup marah tu sampai tak keluar. Bila ada orang ajak kita bergaduh ke apa ke, kita cakap inni sha'im, kan? Ulama menyatakan inni sha'im itu ada dua sudut. Satu ialah untuk orang yang ajak kita bergaduh, satu lagi untuk ingatkan pada diri kita. Ingatkan pada orang bergaduh tu, alah apalah, dah lah, kau punya pasal lah, aku tak nak campur. Itu inni sha'im, tak nak masuk campur perkara bergaduh, mengumpat dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama ialah untuk ingatkan pada diri, kau tu puasa kot, kan? Kau tu puasa. Kau tu bila proses puasa ini, ianya membina rasa takut pada Allah, maka kesannya ialah bila ada orang nak buat marah, itu peluang untuk buat pahala, menggundul. Itu dia punya ganjarannya, kan? Kalau ayat 133 tu, menggundul syurga seluas langit dan bumi. Ya, seluas langit dan bumi. Sebesar-besar bumi ini, sebiji bagi kat kita. Disebabkan apa? Rupa-rupanya pasal, tuan-tuan, ketika di jalan raya, dalam hidup, dalam rumah tangga, di mana tahan marah itu, tutup marah itu, senyum je, kan? Bukan tak ada marah, ada marah. Tetapi kita dapat kawal perasaan itu. Rupanya itu adalah proses. Proses, ya. Wal kadhimin al ghaidh itu proses yang amat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan proses itulah dia akan melahirkan buah takwa, dan buah takwa tu harganya mahal. Harganya mahal. Dia kalau katakan biji benihnya bagus, musangking, kita tanam elok-elok setiap hari, dijirus dengan tahan marah, dijirus dengan pemaaf, dijirus dengan berbuat baik kepada orang lain. Ya, tidak meneruskan perbuatan keji yang dinyatakan pada ayat 135 surah Ali Imran. Rupa-rupanya jirusan itu kita belai pokok tersebut, buah takwa, dia jadi buah musangking yang amat mahal. Dan kesan daripada mahalnya itu, kita tengok 21 manfaat daripada buah takwa itu. Kita tengok slide itu. Yang ini 21. Hari ini saya, Ustazah, kita dah hampir ke hujung, kan? Ya.
Ada Okey, lagi masa saya Ustaz, mungkin insyaAllah. Kita akan berapa tamat minit? pukul 4 insyaAllah. 4 lah ya. Okey, jadi Ha, nanti setengah jam ataupun 20 minit bertanya soalan. Saya insyaAllah. ambil masa sekejap, sekitar 20 minit ini untuk kita bincang sikit 20 kurniaan Allah ya kepada manusia yang bertakwa. Ini apa tawaran lah, tawaran daripada Allah. Perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan menanam pokok takwa, ya. Menanam pokok takwa agar terlahirlah harapnya keluar kita daripada hidup kita ini, Allah chop kita al-muttaqun. Kan bila chop al-muttaqun maksudnya betul orang-orang bertakwa. Kita sekarang ni masih lagi tak takut kan. Terus bina bila sampai kepada sifat orang-orang bertakwa yang kita dah senarai tadi prosesnya tadi. Harapnya Allah kata ulaika humul muttaqun, maka ini balasannya. Dia bukan sekadar di akhirat, dekat dunia lagi Allah dah bagi dah. Jadi maksudnya sebelum kita meninggal pun Allah dah bagi, tetapi lepas kita dipanggil oleh Allah, lagi banyak kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nombor satu. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya, kalaulah dalam penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Perkara pertama yang Allah cakap, ya, kalau kita ambil daripada surah Al-A'raf ini ayat 96, ialah bila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Yang kita dah bincang tadi, imannya dijaga benihnya, kemudian disiram setiap hari. Dia kena siram. Apakah kesannya? Buah takwa itu mahalnya itu sehingga Allah kata la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah pasti akan membuka pintu uh, barakat minas sama'i wal ard. Berkat daripada langit dan daripada bumi. Berkat ini maksudnya ialah zadul khair ataupun subutul khair, ya, kebaikan yang subut, yang teguh ataupun yang bertambah. Jadi bila bila seseorang satu penduduk negeri itu, ya, dalam keluarga contohnya dia beriman, dia percaya dan wattaqau. Wattaqau itu dia buatlah apa-apa proses takwa dan juga input takwa tadi itu. Uh, Daripada langit Allah akan berikan barakat dalam bentuk apa? Rezeki melimpah ruah, hujan yang bermanfaat. Apa lagi datang daripada langit? Ilmu, ilham yang baik. Ya, sebabnya kalau kita tengok barakat bila sampai kepada Imam Nawawi, hidup sekitar 40 tahun dia. Buku kajian penulisannya subhanallah. Kan? Subhanallah. Pasal apa? Bila dapat berkat. Barakah ni banyaklah tempatnya kan. Salah satunya dengan suhur. Dengan sahur ada barakah. Tapi kalau kita beriman dan bertakwa, barakah itu terus, ya. Allah cakap apa? La fatahna. Allah terus bukakan pintu-pintu barakat kepada kita dan daripada bumi. Ya, dapat daripada bumi ini apa petroleum dalam bentuk macam-macam lah, penemuan-penemuan bauksit ke apalah segala-gala yang menjadi kebaikan. Ya, kadang-kadang kita ada juga petroleum, kita dapat idea untuk tulis buku ke apa sebagainya, tetapi perkara itu tidak menambahkan kebaikan, kan? Dia lepas tulis buku ataupun lepas dia dapat petroleum itu, lepas tu pula dia buat kerosakan. Itu bukan barakah. Itu bukan barakah. Itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan kalau katakan kita jaga input proses tadi itu, akhirnya Allah beri barakah kepada keluarga kita, kan? Anak kita, kepada pemimpin kita baik dan Allah terus beri kebaikan. Itu kesan apabila iman dan takwa ini diperjuang. Tetapi di hujung ayat 96 ini Allah kata walakin kadzabu, tetapi ada ulat dah masuk. Kan tadi ada 5 ulat kan. Ulat yang ketiga tadi tu kadzabu, mendustakan. Ada yang dia kata alah Quran konon kan, ataupun Quran tak payah baca lah. Ini orang Arab punya hal. Dia mendustakan kepentingan selain daripada orang bukan Islam lah, ya, sudah tentunya yang menafikan kepentingan wahyu. Bagi orang Islam bila dia mendustakan fa akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah akan azab, Allah akan siksa dengan kemelaratan ekonomi, kemelaratan sosial, kemelaratan macam-macam. Ya, fa akhadnahum itu akhadha itu Allah ambil, Allah cabut balik. Allah cabut balik apa
kebaikan-kebaikan yang ada. Baik, itu barakah ya. Itu dia punya poin dia. Okay, baik. Kita pergi pada slide seterusnya, iaitu kita ambil poin yang seterusnya. Jadi itu sebabnya barakahnya ada banyak ya. Allah bagi ilham, Allah bagi iman, Allah bagi rezeki, itu semua barakah. Yang kedua, ya, yang kedua dalam masa yang ada ini kita lihat ayat 156 surah Al-A'raf. Qala 'adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladheena yattaquna wa yutuna az-zakata walladheena hum biayatina yu'minun. Bagi orang yang bertakwa, yang zakat dan juga beriman pada ayat-ayat kami, Allah kata apa? Allah uh, tentukan bagi mereka rahmati wasi'at kulla syai'. Ya. Rahmat Allah ditentukan kepada kepada segala sesuatu dan dituliskan kepada siapa? Spesifik. Rahmat memang semua orang dapat kan? Orang bukan Islam pun dapat rahmat. Tetapi Allah kata spesifik kepada orang yang bertakwa. Subhanallah ya. Rahmat apa? Hamka pernah menggunakan istilah bukan kasih sayang, kesian. Kesian. Tu bayangkanlah kita kan, mak menyayangi anak. Dia macam formal. Tapi kalau mak kesian pada anak, Allahu Akbar, kan? Bila mak kesian pada anak, anak tu dia taklah berapa rajin sangat. Ya. Sekali-sekala je lah. Dia sembahyang, dia puasa bulan Ramadan. Ni anak kecil sekolah rendah kan. Kalau mak ke ayah yang ada dalam program pada hari ini. Bila kita tengok anak kita solat, bila anak kita ni, dia adalah dia gila-gila tu kan. Tapi dia solat, kemudian bila buka puasa dia baca Allahumma, dia dah nangis-nangis lah ni. Dah nangis-nangis lah pasal apa, lapar mak, lapar. Tapi boleh ke sabar sikit, lapar sikit je lagi kan. Bolehlah buat aktiviti bermain ke apa ke. Nangis-nangis je tu, dia tengah puasa. Ya. Apa jadi pada mak? Mak jadi apa istilahnya, melt, melting kan, melting. Jadi lebur istilahnya kan. Dan istilah yang digunakan dalam Al-Quran ini adalah rahmat. Ya, iaitu mak itu bukan sekadar menyayangi, mak tu kesian sangat pada si anak ini. Tak apalah, kamu ni puasa nanti mak bagi duit raya banyak lah. Tak apalah, nanti mak belilah pergi bazar Ramadan ke, ya, walaupun taklah semesti pergi bazar, tetapi disebabkan dah lah mak belanja lah kamu. Rasa kesian itu daripada mak kepada anak, ya, tuan-tuan sekalian, Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada itu. Cuba bayangkan apabila Allah kesian kat kita. Bila Allah kesian dekat kita, amal kita taklah berapa okey sangat, banyak dosa, ya. Tetapi bila Allah bagi rahmat di sini, Allah kesian, banyak benda Allah bereskan. Macam mak tadi lah. Sepatutnya tak payah pergi bazar Ramadan. Tapi bila dah tengok anak tu melting, melting. Bila anak tu, nak buka mak, kan. Dan bila anak tu tak nak buka juga, boleh ke tahan kejap? Kita puasa ni kerana apa? Kerana Allah, mak. Kan? Nangis-nangis. Maka akhirnya mak pun, dia lah, kesian kamu ni. Jangan kamu nak beli apa je. Allah boleh belanja kita, tuan-tuan, di dunia dan di akhirat nanti dengan rahmat Allah. Allah belanja syurga. Belanja syurga. Subhanallah. Kan? Jadi ini adalah kesan kepada orang bertakwa. Allah beri khas untuk orang takwa ya. Orang biasa yang degil-degil tu, itu lain cerita lah. Itu cerita lain. Ini siapa yang dapat menanam pohon takwa, berjuang dalam hidup kita sehari. Baik. Nombor tiga. Nombor tiga. Dalam surah Yunus ayat 63. Surah Yunus ayat 63-64. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Orang yang beriman dan bertakwa, bagi mereka al-bushra. Itu maksudnya kegembiraan ya. Dekat mana kegembiraan tersebut? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia lagi dia akan mendapat berita-berita menggembirakan. Ialah kita busyra dengan apa, kalau dua kegembiraan bagi orang berpuasa kan. Dia ketika dia berbuka dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kegembiraan
farhatun, kan? Farhatan itu dua kegembiraan itu di dunia satu, satu lagi di akhirat. Di dalam ayat ini, dalam surah Yunus ini Allah beritahu siap-siap dah. Dekat dunia lagi, orang yang bertakwa ini, dia berusaha dalam bisnes dia, dalam keluarganya, Allah akan beri busyra. Busyra. Ya, walaupun dia ada banyaklah ujian kan, Nabi Muhammad SAW banyak dia ujian di situ di sini apa sebagainya, tetapi Allah berikan busyra demi busyra kepada siapa, kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk mengiringi kepada takwa yang sedang dibina. Pasal apa? Pasal ini janji Allah. Bila Allah janji di dunia, jadi Allah bagi di dunia lagi, dekat akhirat lagi lah tuan-tuan. Ya, lagilah apabila kita tengok dalam Al-Quran, bila dah masuk syurga itu, kita tengok orang masuk syurga dia cakap apa? Betul lah, apa yang Allah cakap selama hari ni betul lah. Itu kegembiraan sehingga kita akan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin yang kita selalu ucapkan pada solat itu, 17 kali sehari itu kan. Kita akan ulang balik. Ulang balik di akhirat. Mengapa? Tadi kan kita dah tengok prosesnya, namanya salah satunya solat. Bila kita asyik cakap Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala pujian bagi Allah, segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam, bukan sekadar alam dunia, alam akhirat pun Allah itu Rabb. Maka nak membuktikan bahawa Tuhan ini memang Tuhan Rabb, Rabb al-alamin, di akhirat masuk syurga, orang yang selalu mengulang Alhamdulillahirrabbilalamin, dia akan cakap perkataan yang sama. Akan cakap perkataan yang sama. Ya, baik. Yang keempat, untuk orang yang bertakwa, umur yang panjang. Ya, umur yang panjang. Surah Nuh ayat yang ke-34. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sembahlah Allah dan bertakwalah dan taatlah pada Allah. Ya, taat pada itu. Nescaya Allah mengampunkan dosa kamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu hingga pada waktu yang ditentukan. Umur panjang, umur panjang. Jadi perbincangan ulama tentang umur panjang ini, satu fizikal kuantiti umur itu, ya, jadilah 60 tahun, 80 tahun, 90 tahun, itu satu perspektif. Tetapi umur panjang ini, yu'ammar ini, ya, kita tengok tadi kan perkataannya yu'akhirukum ila ajri musamma, bila cakap tentang ditangguhkan, ya, dipanjangkan umur itu, kita mungkin hidup 40 tahun seperti Imam Nawawi, harapnya lah, harapnya kan. Kita mungkin hidup 50 tahun, 60 tahun. Tetapi orang yang dipanjangkan, ya, yang dipanjangkan ila ajali musamma ini ialah orang yang diberikan kesihatan dan diberikan peluang beramal sehingga kan umurnya, kalau katakan 40 tahun ni lah, betul dipanggil Allah, tapi dia punya manfaat daripada umur itulah yang akan panjang. Akan panjang. Ada orang umur 100 tahun tapi orang pun kutuk je dia, kan? Orang kutuk je dia pasal apa? Asyik buat jahat, menipu rakyat, menipu orang kutuk dia. Umur mungkin 100 tahun, mungkin 80 tahun, tetapi ini bukan yang dimaksudkan sebagai yuakhirukum ila ajali musamma. Ya. Yang dimaksudkan di sini ialah apabila ditangguhkan itu ialah dia diberikan peluang untuk beramal, dan kalau umurnya 40 tahun pun orang lain beramal atas kebaikan takwa yang dia berikan. Ya, pasal dia dah memberi manfaat kepada dunia, ya, pasal buah takwa itu dia akan dibawa dan diamalkan menjadi sumber pahala kepada orang begini. Ya. Baik, itu nombor 4. Dan sudah tentu bercakap tadi, salah satu tafsir menyatakan bahawa diberi tangguh itu ialah dia akan diberi tangguh sehingga dia boleh menambah ketaatan. Ya, yang tadi dah, masih sikit lagi saya tambahkan, dia diberikan peluang. Dulu tak sempat belajar Quran, sekarang belajar Quran. Kan? Dulu tak sempat nak mengajar Al-Quran pada orang lain, sekarang dia boleh mengajar. Pasal apa? Pasal Allah beri tangguh sampai dia membuat ketaatan, buat ketaatan, tambah istighfar, tambah taubat. Akhirnya Allah bagi dia peluang sampai, okey, nampak gayanya kamu ni dah penuh dengan kebaikan, kan? Dah ada taubat atas dosa, okey, Allah cabut. Ya. Jadi ini bukan tandanya kita mesti 100 tahun. Ini kerana dia bertakwa, bukan, ya. Ini bercakap tentang umur yang bermanfaat di sisi Allah, yang akan
mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Jalil. Baik, nombor 5. Kita ambil satu lagi. Ataupun saya tak ambil nombor 5. Saya ambil nombor 7 lah. Nombor 7. Satu lagi. Next. Satu lagi. Okey, di sini. Ini dalam ayat paling panjang dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dia ada ayat panjang pasal hutang kan? Hutang. Stres paling tinggi di dunia ini, ya, punca stres paling tinggi Allah nyatakan ataupun dalam hadis Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Hutang yang mencengkam dan juga orang yang menekan, yang ganas, ya, yang akan memukul, mencederakan kita. Ini punca, dua punca stres paling besar. Ya. Selain daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni, ada 8 perkara dalam doa yang diajarkan Nabi. Baik. Jadi bila kita ada hutang, ya, kita ada masalah dalam kehidupan, kita mungkin terbelenggu, alamak, macam mana saya nak selesaikan ini. Allah nyatakan dalam ayat 282 ini, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah pada Allah, Allah akan ajarkan kepada kamu, kerana Allah ini dan Allah ini setiap sesuatu Allah tahu. Allah tahu macam mana nak selesaikan masalah hutang, nak masalah itu, masalah ini. Bila kita menguatkan takwa, kalau ada kata, oh saya ni ada masalah ni, saya kena kuatkan takwa. Maka apa yang perlu kita kuatkan? Check balik input, check balik proses. Ya. Kesannya apa tuan-tuan sekalian? Bila kita kuatkan balik solat kita, tahajud kita, kita maafkan orang, sedekah banyak-banyak, apa lagi? Kita, yang 15 tadi lah, 15 tadi tu. Ya. Kita berpuasa, ya, kalau nak kuatkan lagi, kita solat, kita sedekah sambil berpuasa. Itu sekarang ni bulan Ramadan ni terbaik. Terbaik. Ada masalah apa saja, maka kita kuatkan input dan proses itu, nanti Allah akan ajarkan ilmu. Ya, Allah akan ajarkan ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk selesaikan segala masalah yang ada tersebut. Dan bila selesaikan masalah tersebut itu dengan ilmu Allah, tak sama dengan kita selesaikan sendiri. Ilmu Allah ini luas, ya, maka kesannya itu boleh bawa kita ke syurga. Kalau kita selesaikan masalah dengan ilmu kita, kita tak pasti. Kan? Itu sebabnya kalau orang istikharah, kan, istikharah itu ialah dengan ilmu Allah, kan, dengan kudrat Allah dalam doa istikharah, kan ada kan. Maka kita bergantung kepada Allah atas kesan pada agama kita, pada urusan kita, kesan dari urusan kita. Kita doa kepada Allah dengan ilmu Allah itu yang kita perlukan. Dan sudah tentunya mengapa seseorang itu akan mendapat panduan yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana in the first place dia sedar bahawa dia kena membina buah takwa, kerana inilah buah yang paling berharga di dunia, apatah lagi bila sampai di akhirat. Jadi ada 21, saya cover sekitar 5-6 tu saja, dan saya serahkan kepada Ustazah Nik Fatimah untuk mungkin ruang akhir ini diskusi atau soal. Silakan. Jazakallah khairan Ustaz Fazrul untuk penerangan tadi. Alhamdulillah. Menarik apa yang Ustaz kupas tadi, dan untuk memahami topik takwa ni, sebelum ni saya pun sebenarnya ilmu baru lah untuk saya sendiri juga. Sebab apabila baca buku Ustaz ni yang bertakwa ni, Ustaz bahagi kepada 3 kan. So itu pun struktur yang menarik lah untuk kita lebih faham kan. Sebab maksudnya takwa ni ada input, ada proses dia macam mana, dan ada output dia kan. So satu perkara yang barulah dan menariklah yang Ustaz kupas tadi, jalan menuju takwa dan ciri-ciri manusia yang bertakwa macam mana, dan ulat-ulat perosak tu yang kita kena waspada kan, dan juga kurniaan Allah ataupun ganjaran balasan kepada orang yang bertakwa. Jadi saya buka kepada soalan daripada sahabat-sahabat kita di Facebook. InsyaAllah boleh bertanya soalan, boleh type di ruangan komen. InsyaAllah saya cuba untuk pilihlah beberapa soalan yang kita boleh bincang pada petang ini, insyaAllah. Kalau boleh berkaitan dengan tajuk lah, insyaAllah. Kita akan prioritikan soalan-soalan yang berkaitan tajuk kita, insyaAllah. Okey, daripada Ummu Adam, beliau bertanya, adakah jika kita tidak memiliki semua ataupun kebanyakan ciri yang disebut output takwa tu, maka kita masih lagi dalam proses tattaqun dan bukan lagi muttaqun?
Mungkin Ustaz boleh Baik, respon. terima kasih. Alhamdulillah. Subhanallah ya, bila kita belajar istilah al-muttaqun itu maksudnya ialah orang yang dicop, diiktiraf sebagai bertakwa. Siapa boleh iktiraf? Allah saja. Allah sahaja. Ya. Uh, yang tak boleh iktiraf, tak boleh nak label orang, oh ini dia tak bertakwa ni, ini bertakwa ni. Kitalah ya. Pasal kita ini adalah hamba dan hanya Tuhan. Pasal ini perkataan daripada Tuhan kan. Jadi bila soalan tadi ditanyakan, jika tidak memiliki semua ataupun kebanyakan ciri yang disebutkan, saya ini belum lagi banyak apa, beristighfar waktu sahur. Pasal apa? Jarang bangun sahur kecuali lah waktu Ramadan. Contohlah kan begitu. Uh, Sebenarnya menariknya uslub tarbiyah Allah dalam Al-Quran ini, kalau kita perasan pun ayat takwa ni dia bukan sekaligus sederap satu dalam surah Baqarah semua sekali. Ya. Allah bagi sikit pada surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5, 177, kemudian ayat 183, surah Ali Imran, surah At-Talaq. Kerana inilah silibus yang mantap. Allah tahu bahawa kita tak mampu buat semua. Kita buat sedikit, kita go on lagi, baiki lagi, tambah lagi sikit, tambah lagi sikit. Kadang-kadang kita dah baca tapi kita pun tak buat lagi. Kita pun tambah lagi. Umur bertambah, itu yang tadi kan. Bila orang itu ada peluang, Allah bagi dia bina takwa sikit. Kemudian Allah kata, dia ni bertakwa ni. Kita tak tahu. Ya. Yang 21 manfaat tadi itu, we never know. Ya, kita tak tahu bahawa, saya ni layak ke mendapat manfaat tersebut. Pasal itu hanya untuk orang yang bertakwa. Ya, kepada orang yang bertakwa. Tapi bila Allah kata, dia ni dah bertakwa ni. Pasal apa? Dia solat dengan mindset ataupun panduan daripada Quran, dengan dia menahan diri daripada berbangga dengan solat yang dia buat. Dia dah takwa ni. Kan? Kita boleh belajar ilmunya, ya, tetapi Allah yang boleh, ini orang bertakwa. Maka kalau kita tak lengkap pun, tak lengkap pun, kita tahu bahawa Allah yang mengetahui kita dah mencapai al-muttaqun ke tidak. Jadi bila Allah saja yang tahu, saya tak tahu. Yang penting apa, tuan-tuan sekalian? Kita teruslah membaiki input, ya, terus membaiki proses, dan yang output tadi tu, 21 tu memanglah kita kalau boleh nak barakah, kita nak ilmu, kita nak diberikan apa, macam-macam kan, busyra apa sebagainya. Itu sebagai satu tawaran yang hanya layak dianugerahkan, ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga kan kita sebagai hamba, kita akan terus, ya Allah, saya akan bekerja terus. Saya akan berbuat yang terbaik. Kerana in the end, ialah saya hamba. Kan? Kau nak bagi gaji 10,000 ke, 20,000 ke, bagi seorang bos kan. Bila dia tengok, dia punya staff dia ni rajin, betul. Kan? Gaji 3,000 tapi tengok rajin, extra mile. Maka bagi bos ini, dia kata, nah saya bagi bonus 3,000 lagi. Duit raya contohnya. Allah boleh bagi lebih daripada itu apabila memerhati kesungguhan kita semua tuan-tuan ya, yang kita doakan bulan Ramadan ini. Ini adalah bulan pakej ubudiyah, pakej ibadah, ada 15 proses, ada 8 input. Kita cuba buat yang terbaik. Sambil itu kita tahu bahawa kita kena berdoa pada Allah. Pasal hamba kan. Hamba ni dia selalu kena doa dia dalam ayat 186 kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Seorang hamba tu dia selalu ya Allah, banyak lagi tak buat ni ya Allah. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Bila kita dah tengok senarai itu ada lagi tak buat tu. Itu Allah kata apa? Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah jawab. Allah jawab. InsyaAllah Allah jawab. Yang penting apa? Selalu kita merasakan diri kita ni hamba yang kerdil. Input pun tak berapa bagus tapi nak baiki. Proses yang 15 tadi pun, alah adalah masa solat tu tak berapa okey. Tapi ya Allah, tolong ampunkan. Moga-moga Allah akan berikan 21 manfaat yang dijanjikan yang kita dapat senarai sebentar. Allahuakbar. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Ada lagi soalan daripada Puan Hani. Dia bertanya, Ustaz, takwa ni adalah satu status yang lebih ataupun paling tinggi dalam kalangan orang beriman ke? Sebab dalam Al-Quran ada penggunaan takwa dalam bentuk kata kerja, kata nama juga.
Baik. Dalam istilah-istilah tahap ya maqam kedudukan kita di depan Allah ya, kita pun bagus, pertanyaan yang amat bagus kerana kita concern kedudukan kita depan Allah. Allah cakap dalam surah Ar-Rahman ayat 46 itu waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang dia takut maqam kedudukan dia di depan Allah saja, Allah dah bagi 2 syurga dah. Kan? Saya ni depan Allah ni, isteri macam mana, suami macam mana, suami Islam ke, Muslim ke, mukmin ke, muttaqin ke, muhsinin. Kita bimbang kat situ sahaja pun Allah dah cakap dua syurga. Allah beri ganjaran. Tapi perasaan itu bukan sekali je lah. Ya, kita kena pastikan perasaan itu sentiasa muncul di dalam diri kita. Baik. Jadi bila kita sama Ramadan imanan wahtisaban ataupun qama Ramadan, kita mendirikan, kita siyam, kita puasa dengan imanan wahtisaban. Bila kita kira-kira, kita muhasabah balik, ya Allah, sebenarnya saya ni bertakun ke? Ya, bertakin ke? Kerana banyak sangat engkau ulang di dalam Al-Quran ini. Sebenarnya muttaqin adalah satu level lagi di atas itu, namanya muhsinin. Muttaqin yang muhsinin. Dia ada muttaqin, tapi muttaqin yang muhsinin. Apa bezanya? Muttaqin ni yang kita dah belajar tadi tu dah. Ya. Muhsinin ialah orang-orang yang menjaga input dan proses tadi itu dan ianya tersebar apabila berinteraksi dengan manusia. Kita boleh nampak kan kalau kita tengok dalam surah Luqman itu tilka ayatul kitab, uh, tilka ayatul kitab, kan, surah Luqman. Kat situ ada rahmatan lil muhsinin, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ada perkataan hudan lil muttaqin dalam ayat kedua surah Al-Baqarah, tapi ada rahmah lil muhsinin, orang yang berbuat baik. Pasal apa? Pasal surah Luqman ini bercerita tentang nak bina keluarga, mak ayah nak berinteraksi dengan anak, pasangan suami isteri nak bersama dengan masyarakat. Maka nak bersama dengan masyarakat ini, dia kena ada ihsan. Ya, kena ada ihsan di mana takwa sudah dibina. Bila takwa itu sudah dibina, hubungan dengan Allah, ya, takut diazab oleh Allah, kesannya dia dengan manusia ni amat cemerlang. Ihsan itu cemerlang kan? Dia akan cemerlang ketika bercakap, ketika dia menasihat, dan itulah contoh yang ditunjukkan oleh Luqman yang diberikan hikmah, ya, wa ataina Luqman al-hikmah itu, Luqman al-Hakim, kerana dia selalu baca wahyu, ya, dapat ilham daripada wahyu, sehingga kan dia bukan sekadar dapat pencerahan nak nasihat macam mana, tetapi menasihati dengan penuh rahmah. Ya, cuba bayangkanlah anak kita ke orang di sekitar kita buat kita marah, kita balas dengan ya bunayya, Allahu akbar. Kan? Ya bunayya yang dinyatakan dalam surah Luqman itu bukannya sekadar sekali-sekala. Ya, seperti mana Nabi Ismail panggil ayahnya ya abati, kan? Ataupun Nabi Ibrahim panggil anaknya ya bunayya. Semua istilah itu hadir daripada jiwa yang penuh rahmah. Dan mengapa boleh rahmah kepada orang di sekitar kita? Kerana kita sudah pun mendapat rahmat daripada Allah kerana takwa itu dijaga sebenar-benarnya. Jadi kembali pada soalan, iaitu adakah takwa ini penting? Ya, amat penting. Adakah ianya tahap yang tinggi? Ya, tinggi. Dan adakah yang lebih tinggi? Orang bertakwa yang ihsan, itulah yang kita harapkan, kerana Allah menawarkan apa? Untuk orang yang bertakwa tahap ihsan ini, syurga seluas langit dan bumi. Allah Ta'ala. Jazakallah khairan Ustaz. Ada lagi soalan, macam mana kita nak istiqamah untuk tambah amalan untuk jadi manusia yang bertakwa? Baik, bagaimana untuk istiqamah? Bila cakap tentang istiqamah, salah satu rujukan surahnya adalah surah Hud ayat 110 hingga 113 begitu, ya. Ada 4 rukun istiqamah. Yang pertama, jangan melampau. Yang kedua, jangan cenderung kepada orang yang zalim. Yang ketiga, solat. Dan yang keempatnya, sabar. Ya. Jadi sebenarnya bercakap tentang istiqamah ini, awal tadi pun kita sudah berbincang kan tentang proses. Iaitu bila kita berada di atas jalan sirati mustaqimah itu, kita selalu berdoa dan committed kepada Al-Quran. Kalau kita perasan sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Quran, semuanya kalau kita disimpulkan, segala-galanya itu adalah kepada Al-Quran dan tauhid kepada Allah. Ya, wa'tasimu bihablillah dan juga wa'tasimu billah. Ada 2, ya. Maksudnya ada orang yang dia boleh belajar Quran, boleh mendalami Quran, itu punca kepada segala
takwa dan istiqamah. Tetapi ada yang kata, saya tak faham Quran Ustaz dan tak ada program tadabbur. Saya ni orang asli dekat mana entah kan. Kalau dia tak dapat akses pada Quran pun, dia mesti berpegang waqtasimu billah, ya, ataupun kalau dalam surah Al-Hajj itu wajahidu haqqa jihadi, ya. Maksudnya bersungguh-sungguh itu pada fina, ataupun kalau dalam surah Al-Ankabut pun walladzina jahadu fina, ya, bersungguh-sungguh pada kami, pada jalan Allah. Dia selalu mengadu pada Allah, berdoa kepada Allah, dan bila berlaku perkara tersebut, Allah akan buka Allah akan buka jalan, ya, jalan untuk dia faham Quran, untuk dekati orang yang sampaikan mesej Quran, mesej agama, dan jalan mesej peluang-peluang itulah yang akan memastikan kita istiqamah di jalan kebaikan. InsyaAllah, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin saya pick satu lagi lah kot. Mungkin kita tak dapat lah nak pilih semua soalan. Tentang tentang integriti dan takwa ni. Ada yang bertanya soalan. So, takwa ni sama dengan integriti ke komen Ustaz? Baik, terima kasih. Bercakap tentang integriti, subhanallah. Kalau kita tahu pun bila antara proses takwa itu iman kan, iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, dan beberapa ayat kalau dalam surah 77, surah Al-Baqarah ayat 77 pun man amana billah wal yawmil akhir apa sebagainya. Iman kan, iman. Jadi iman ada kaitan dengan amanah. Amanah bahasa Arab, bahasa Inggerisnya integrity, ya. Bahasa Melayu kita apa? Jujur kot. Jadi sebenarnya iman yang menjadi proses dalam takwa, ya, kita tengok ayat tadi kan, bila kita memanai makna takwa dalam ayat 177, ayat 2, ayat 3 kan, allazina yu'minuna bil ghaib. Dia secara automatiknya proses takwa ini adalah proses untuk membina lebih kuat iman, dan ia akan membina integriti. Dan kalau nak tahulah tentang surah yang membincangkan tentang iman ini ada tuntutannya, iman ini ada soalan-soalan yang perlu ditanyakan, iman ini perlu disampaikan, surah Al-An'am. Siapa yang ada kesempatan nanti baca. Surah ini ada 28 kali paling kurang perkataan huwa. Huwa. Huwa itu merujuk pada Allah. Maksudnya bila beriman kepada Allah 28 tempat ini, ya, statement ini, maka iman ini adalah iman yang makin mantap untuk membina amanah. Membina amanah, integriti. Dan dalam surah itu juga ada sekitar 42 kali qul. Surah yang paling banyak qul. Pasal apa? Pasal sebenarnya untuk membina iman, kita tak boleh seorang-seorang, kita kena sampaikan satu dengan hujah-hujah mantap, ada 42 kali. Ya. Dan lebih daripada itu, bila kita hujah itu mantap, sampai kita pun tak berani nak rasuah ataupun nak tidak ada integriti. Ya, dia bila tak ada integriti, tidak amanah tu, dia biasanya 28 ataupun 42, 28 buah dan 42 kul itu dia jadi lemah. Dia jadi lemah. Pasal apa lemah? Pasal dimasuki oleh 5 jenis ulat. Ya, 5 jenis ulat. Dia baca lah, dia baca, tetapi ketika baca tu adalah nilai-nilai syirik ke, nifak ke yang masuk, yang kita kena semak balik. Dan dalam surah Al-An'am tu siap dengan ubat-ubat lagi, ya. Ubat ulat-ulat tadi tu. Nifak ke, syirik ke, kadzib ke, fisq ke, semua tu siap dimasukkan dalam surah Al-An'am. Jadi sekali lagi, kalau bertanya takwa ni ada kaitan dengan integriti, sudah pasti. Dan itulah yang berlaku kepada Saidina Umar, berlaku pada para sahabat, ya, bila mereka, contohnya seorang tu yang dapat peluang untuk Saidina Umar lah, ya, macam mana dia govern kerajaan dia. Pemimpin-pemimpin yang datang, dia akan kena audit. Kena audit. Dia katakan dia ada 3 pasang kasut. Ya, 3 pasang kasut. Contohlah. Lepas dia memimpin, dia keluar daripada kerajaan, dia tak boleh lebih daripada 3 pasang kasut. Dan kasut itu pun tak boleh lebih kualiti daripada apa yang dia dah ada. Sampai tahap begitu Saidina Umar memimpin kerajaan. Pasal apa? Pasal dia kata, kau memimpin, macam mana pula kau boleh bertambah kasut? Kan? Kau bukannya buat bisnes. Kau pergi memimpin, membantu rakyat. Sepatutnya kau punya kasut tu makin berkurang, okey. Bertambah ini kau bukan ahli bisnes, kemudian kau bertambah ini kau dapat di mana? Sampai tahap begitu
nilai ketakwaan yang membina integriti pemimpin-pemimpin pada zaman Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, dan no wonder lah ya, Allah beri barakah kepada mereka. Islam terus panjang memimpin sampai kita jatuh tahun 1924. Pasal takwa hanyalah menjadi klise dalam khutbah yang kadang-kadang tidak dimaknai. InsyaAllah, jazakallah khairan Ustaz Fazrul. Banyak input tentang takwa yang kita dapat pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada para peserta yang bertanya soalan tadi. Alhamdulillah membantu sahabat-sahabat yang lain untuk memahami mesej yang ingin disampaikan. Jadi yang terakhir saya minta Ustaz Fazrul untuk simpulkan insya-Allah perkongsian pada petang ini. Dan mungkin Ustaz boleh berikan take home message ke yang satu ataupun dua poin take home message supaya kita boleh beramal insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang berada di online pada bulan Ramadan ini. Satu perkara tentang takwa ini, ia adalah satu tawaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama hari ini, mungkin saya merasakan bahawa takwa ini adalah milik orang tertentu. Ya, milik orang tertentu. Tetapi seawal ayat 21 ya, yang kita tengok tadi, ayat 21 surah Al-Baqarah kalau tak silap ya. Iaitu Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 21 surah Al-Baqarah. Selain daripada ayat 2 surah Al-Baqarah, ayat 21 ini memberi harapan besar kepada seluruh manusia. Allah memanggil kepada seluruh manusia. Wahai manusia, beribadahlah. Hambakan diri, rendahkan diri, kecilkan diri di sisi Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang menghindarkan diri daripada gagal, jauh daripada azab daripada Allah yang menciptakan kita. Allah ciptakan kita dengan penuh rahmah, ya, ada grand design yang Allah cipta kita ni nak menjadi khalifah, memakmurkan bumi ini agar kembali kepada Allah. Dan Allah sebenarnya memanggil seluruh manusia. Allah memanggil seluruh manusia, tak kisahlah orang tu Islam ke tak Islam ke, beriman ke tak beriman, puasa ke tak puasa ke. Allah panggil seluruh manusia, rendahkan diri sahaja, maka itu akan menyebabkan kita ini tertakun, terelak daripada segala mara bahaya yang ada. Dan apatah lagi Allah tawarkan 21 manfaat yang kita bincangkan sebentar tadi. Jadi ini sebagai take home message kepada semua, kepada saya. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk semua sebenarnya. Bulan untuk semua. Allah berikan peluang untuk kita bernafas pada bulan Ramadan ini, sebenarnya Allah sedang memberi ruang kepada kita. Rebutlah tawaran, ganjaran, takwa yang Allah senaraikan. Dan sudah tentunya ini tanda kasih sayang Allah. Bila Allah menyayangi kita, kalau mak sayang anak, anak kata tak payahlah mak, kan, tawaran-tawaran mak tak penting, saya ada sesuatu yang better choice. Sama ada betul anak itu ada better choice atau sebenarnya anak itu tak tahu bahawa hidup ini lebih baiklah ambil tawaran daripada mak ayah yang ada pengalaman. Dan lebih daripada itu, kita ni hamba. Allah memberikan choice terbaik, pilihan terbaik. Kalau ada yang kata saya tak naklah 21 ganjaran takwa daripada Ramadan ini, dapat rahmah, dapat keampunan, dapat dijauhkan daripada api neraka, tak apalah, itu semua ia sebenarnya adalah lambang seorang anak kecil sahaja, iman anak kecil. Anak kecil memanglah dia tak nak mak dia punya tawaran, dia nak apa yang dia nak kan. Ya, dia menangis, meraung apa sebagainya, dia rasa diri betul. Tapi kita doakan kepada semua yang hadir pada hari ini, moga-moga iman kita ini makin bertambah besar, matang dan dewasa, sehingga kan kita tahu apalah yang kita boleh ambil, tawaran apa yang kita boleh ada daripada manusia berbanding dengan tawaran daripada Allah yang amat penyayang, yang nakkan kita semua selamat daripada api neraka, ya, qu anfusakum wa ahlikum nara itu. Dan bila selamat daripada api neraka, maka sudah tentunya itu rahmat yang amat besar. Kalau
saat pun tidak disentuh api neraka, di mana lokasi kita nanti harapnya bersama dengan Nabi menjadi rahmat seluruh alam dan kita tak sekali-kali disentuh oleh sebarang keperitan panas azab di akhirat. Jadi tawaran daripada Allah besar, terutama pada bulan Ramadan ini kita rebut bersama, teruskan menguatkan input, memantapkan proses untuk takwa yang sebenar-benar. Ustazah. Jazakallah khairan Ustaz atas perkongsian pada petang ini. Alhamdulillah ramai yang beritahu Alhamdulillah terkesanlah dengan perkongsian Ustaz. Input yang terbaik, yang bagusnya daripada Ustaz pada petang ini, Alhamdulillah. Dan ada juga sahabat kita yang join daripada Jerman pada petang ini, Alhamdulillah. Ini pun satu rahmat daripada Allah, kita boleh daripada mana-mana tempat pun kita boleh join majlis ilmu ataupun tadabbur Al-Quran, Alhamdulillah. Dan moga-moga Ramadan yang berbaki lagi, kita baru 2 hari kan, inilah permulaan kita nak kuatkan input dan mantapkan proses tu kan, dan insyaAllah di akhir nanti ataupun seluruh kehidupan kita, kita akan memetik buah daripada ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan untuk orang bertakwa, insyaAllah. Dan program My Tadabbur Time ini adalah yang pertama, ini siri yang pertama. Jadi kita ada berbaki lagi 8 siri, insyaAllah. Jadi jemputlah kepada semua yang belum berdaftar lagi, mungkin boleh daftar secara rasmi lah menjadi pelajar My Tadabbur Time. Sebab apa? Sebab nanti akan ada nota, kita akan kongsikan di grup, ada grup peserta, dan kita akan berkongsi nota-nota di situ, insyaAllah. Dan tadi ada yang bertanya tentang macam mana nak dapatkan buku Ustaz. Kami dah pinkan link untuk dapatkan buku Yang Bertakwa Pasti Berjaya, insyaAllah. Karya Ustaz Fazrul. Tadi Ustaz ada kongsikan 3 kan, input, proses dan output. Output. Jadi dalam buku ni Ustaz detailkan lagi. Dan ada tadabbur ayat-ayat takwa dalam Al-Quran. Ustaz sertakan tadabburnya juga dalam buku ni. InsyaAllah membantulah untuk kita faham dan kita baca sepanjang Ramadan ini, insyaAllah. Dan nota saya sudah kongsikan di grup peserta My Tadabbur Time. Nanti boleh manfaatkan nota daripada Ustaz dan boleh tambah sendiri nanti, mungkin verses ayat dan sebagainya kan. Bagi yang tak ada buku tu mungkin boleh tambah ayat ke berapa, poin tu ayat ke berapa dan sebagainya, boleh conteng di nota, insyaAllah. Dan sesi ni ada rakaman. Kalau kepada peserta, kami akan uploadkan rakaman ke YouTube. Nanti kami akan sharekan di grup peserta, insyaAllah. Jadi kita akan jumpa lagi pada sesi kedua My Tadabbur Time, insyaAllah pada hari Sabtu ini bersama dengan Dr. Hamidah. Kali ini kami bawakan Dr. Hamidah untuk tajuk Fit Puasa, insyaAllah. Jadi setakat itu sahaja pada petang ini. Kami mohon maaf jika ada soalan yang tak terjawab, jika ada kekurangan dan sebagainya sepanjang program ini. Alhamdulillah Ustaz kita berjaya juga sampai ke akhir walaupun Ustaz struggle cari internet. Macam itulah kan, Masya Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan juga kita sehingga hujung program. Alhamdulillah. Terima kasih kepada 700 orang peserta tadi, 700 lebih yang join pada petang ini. Alhamdulillah, dan saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Dengan jadual Ustaz yang padat, Ustaz masih lagi menerima jemputan Mutiara Tadabbur. Lepas ni insyaAllah kita boleh bekerjasama lagi Ustaz, insyaAllah dalam program-program akan datang, insyaAllah membantu masyarakat memahami dan mentadabbur Al-Quran, insyaAllah. Okay, jazakumullah khairan. Kita tutup dulu kelas kita pada petang ini dengan suratul As dan tasbih kafar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Saya banyak.